Benda ni terjadi ketika kami baru membeli rumah baru bersama dengan suami. Ketika itu, anak aku Maisarah berumur 1 tahun. Masih belum boleh berjalan, cuma merangkak. Sewaktu kami baru masuk ke rumah baru tu, kami buat sedikit kenduri doa selamat dan bacaan Yasin. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Rumah yang kududuki ini adalah rumah teres 2 tingkat. Seminggu selepas itu pula, mak aku dari kampung dan adik-beradik lain datang ke rumah nak menziarahi kami. Aku pun pergi ke dapur untuk membuat sedikit minuman untuk mereka. Aku membancu air sirap di dapur. Tengah leka aku membancu air, tiba-tiba kakiku dipegang dari bawah. Ingatkan siapa yang pegang? Rupanya anak aku Maisarah datang mendakap kakiku. Selalunya kalau macam tu dia nak minta didodoikan. Aku pun mendukung Maisarah dan bawa masuk ke dalam bilik. Agak lama juga aku berusaha untuk tidurkan dia. Selepas 5 minit, Maisarah pun terlelap. Dah terlelap, kebiasaan aku akan mengucup dahi Maisarah bila dia sudah tidur. Aku pun mengucup Maisarah dan terus keluar dari bilik. Aku kembali ke dapur untuk siapkan air sirap tadi. Bila aku angkat air untuk dibawa ke dapur, dulang berisi air tadi tertumpah. Apa yang membuatkan aku terkejut adalah Maisarah tengah elok duduk di riba mak aku bermain-main. Tak sampai seminit pun aku tinggalkan Maisarah. Bunyi dulang berjatuhan serta gelas pecah mengejutkan seluruh keluarga yang berada di rumah. Dan pada masa yang sama juga, tiba-tiba aku rasa duniaku gelap dan dapat aku rasakan yang aku jatuh tersungkur pengsan. Apabila aku terjaga, aku lihat aku dikelilingi oleh ahli keluargaku dan beberapa orang lelaki berkopiah yang tidak aku kenal. Aku kira mereka mungkin adalah orang yang mengubat aku. Salah seorang memberikan air kepada suamiku, menyuruh aku meminum air tersebut untuk pulihkan semangat aku yang hilang. Alhamdulillah, aku beransur-ansur pulih dan sedar. Para lelaki berkopiah tadi pun meminta diri untuk balik. Menurut kakakku, selepas aku rebat tadi, tiba-tiba aku bangun kembali, tapi dengan rupa yang amat menakutkan. Aku berteriak menyuruh semua orang keluar dari rumah. Suamiku cuba mengawal aku, tetapi tidak berjaya. Ini kerana kekuatanku waktu itu seperti kekuatan 5 orang lelaki. Suamiku pun meminta tolong 2 orang adik lelakiku untuk mengawal aku. Ini kerana aku bertindak agresif dengan memukul-mukul lantai dan ingin berlari keluar. Aku juga waktu itu tiba-tiba melihat Maisarah yang berada di pangkuan ibu. Aku pula cuba mengambil Maisarah dari ibuku. Risaukan keselamatan Maisarah, suami dan adik-adikku berusaha mengawal aku supaya tidak dekat dengan Maisarah. "Kau siapa? Kenapa halang aku?" kataku kepada suamiku. "Tuan punya badan ni dah ambil anak aku tadi. Kini sebagai ganti, biar aku pula ambil anaknya," kataku menurut apa yang diceritakan oleh kakakku. Aku pun memotong cerita kakakku. "Along nak tahu tak, masa aku tengah buat air tadi, Maisarah datang. Aku pun ambillah dia dan tidurkan di bilik. Bila datang balik ke dapur dan angkat air, tiba-tiba Maisarah dah ada kat pangkuan mak. Tu yang aku terkejut sampai pengsan tadi. Nasiblah ada ustaz yang datang mengubat tadi, dapat mengawal aku yang sedang meracau. Selepas kejadian itu, aku selalu terlihat kelibat Maisarah, walaupun waktu itu aku sedang mendukungnya. Tapi aku dah lali dengan keadaan itu dan aku tidak pedulikan apa yang terjadi." Sekian, ini sahaja kisah ringkas dari aku.